Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang sudah join member, anda special di channel ini. Kerana itu kita sedang berusaha untuk menghubungi member-member yang terpilih yang akan menerima t-shirt ini, iaitu salah satu daripada merchandise daripada di channel ini, The Twin TV. Dan saya ucapkan kepada yang sudah tekan butang subscribe, like dan share, bilion terima kasih. Bagi anda yang belum tekan butang join member, dipersilakan untuk join member kerana kita ingin memberikan anda t-shirt yang cantik ini. Okey, banyak lagi merchandise yang kita mau berikan kepada member di dalam channel ini. Ada satu berita terkini daripada sabudin.com.net. Pengakuan Hadi Awang. Pengakuan Hadi Awang cerahkan petisyen UMNO beroleh kemenangan. Wow, ini satu yang mengejutkan. Daripada sudut yang lain, fatwa politik Presiden PAS Hadi Awang memberi wang kepada pengundi ketika kempen pilihan raya adalah sedekah dan bukan rasuah. Dengan jelas merupakan suatu pengakuan amalan itu memang dilakukan parti tersebut. Berikutan ia pula dikeluarkan susulan tindakan UMNO Terengganu memfailkan petisyen terhadap keputusan PRU 15 yang lalu bagi kerusi Parlimen Marang, Kemaman dan Kuala Terengganu. Ia juga suatu pengesahan perbuatan memberi wang kepada pengundi memang berlaku sekurang-kurangnya di ketiga-tiga kawasan terbabit. Jika tidak, mengapa Hadi dengan selamba mengatakan memberi wang kepada pengundi adalah sedekah dan bukan rasuah? Tetapi tahukah Hadi bahawa perbuatan memberi wang ketika kempen pilihan raya adalah suatu perbuatan rasuah dan menyogok pengundi serta suatu kesalahan dalam undang-undang pilihan raya? Kalau mau bersedekah, kenapa tidak melakukannya di luar waktu kempen? Sebelum ini, pengerusi perhubungan UMNO Terengganu, Ahmad Said mengesahkan pihaknya telah memfailkan petisyen memohon mahkamah untuk membatalkan keputusan PRU 15 lalu, membabitkan kerusi Parlimen Marang, Kemaman dan Kuala Terengganu. Ahmad berkata petisyen itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 3 Januari itu dibuat kerana berlakunya pengagihan wang secara berleluasa di ketiga-tiga kawasan itu. Dakwanya lagi, pengagihan wang sebenarnya turut berlaku di 8 kawasan Parlimen di Terengganu. Namun disebabkan kesukaran untuk mendapatkan saksi, hanya 3 petisyen dapat difailkan buat masa ini. Bersama kenyataan Hadi itu, Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin juga mengeluarkan kenyataan yang seakan-akan memberi gambaran bukan suatu kesalahan memberikan wang kepada pengundi. Katanya, apabila kita bercakap tentang memberi wang, niat adalah lebih penting mengenai perkara itu. Katanya, saya fikir kita perlu berhati-hati berkenaan niat mengapa wang diberikan dan juga orang yang memintanya, katanya lagi. Makna kata, petisyen UMNO Terengganu itu sudah ada merit untuk mendapat kemenangan di mahkamah nanti. Mungkin kena kerja lebih sikit. Berdasarkan pengakuan Hadi itu juga, tidak bolehkah BN dan PH berusaha untuk mencari bukti berlakunya amalan memberi wang di semua kerusi yang dimenangi PAS pada PRU 15? Entah-entah, semua kerusi dimenangi parti itu hanya kerana wang, bukan disebabkan perjuangan? Tanda tanya. Berita ini diterbitkan di Syabuddin Hussein 23 Januari 2023. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Yang sudah komen, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang sudah join member, anda special di channel ini. Kerana itu kita sedang usahakan untuk menghubungi
member-member yang terpilih untuk menerima t-shirt yang cantik ini. Ini merchandise kita yang pertama yang kita akan berikan kepada member-member di dalam channel ini yang sudah terpilih dan bertuah. Kita akan hubungi satu demi satu. Jadi saya ingin ucapkan tekanlah butang subscribe, like dan share serta komen. Dan jika anda berminat untuk dapatkan merchandise dan banyak lagi barang-barang yang syok-syok dalam channel ini, sila tekan butang join member. Okey, baiklah. Saya ingin bacakan satu surat yang telah dituliskan diterbitkan di Malaysia kini. Surat dakwah Masjid Selangor makin sepi, pemimpin PAS pertikai pemerintah. Surat kenyataan yang dikeluarkan yang dipertua PAS Banging Muhammad Syafi Ngah yang menyentuh mengenai cahaya gemerlapan Islam di Selangor telah disangkal oleh Exco Agama Negeri Muhammad Zawawi Ahmad Mugni. Kata Muhammad Zawawi, artikel Muhammad Syafi'i adalah dakwaan jahat, tidak berasas, direka-reka, dusta, fitnah dan kabar bohong semata-mata untuk meraih kepentingan politik. Terdapat 3 dakwaan utama yang diketengahkan Muhammad Syafi'i dalam tulisannya. Pertama, mendakwa surau dan masjid di Selangor semakin sepi. Melalui kenyataan rasminya, Muhammad Zawawi menerangkan bahawa kerajaan keluarga Malaysia sebelum ini mengumumkan fasa peralihan pandemik ke endemik COVID-19 bermula pada 1 April 2022. Hal itu menyebabkan pihak pentadbiran masjid melalui proses memperkasa dan mengimarahkan masjid pasca pandemik. Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini juga telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara berfasa selama hampir 2 tahun, Mac 2020 hingga April 2022. Justru kebanyakan aktiviti kuliah dan ceramah agama di masjid serta surau terganggu akibat PKP. Tuduh pengkuliah bagus ditarik tauliah. Sudah tentu tidak adil Muhammad Syafi'i membandingkan aktiviti dakwah secara fizikal dalam dua suasana yang berbeza. Tuduhan kedua yang dilemparkan pemimpin PAS Bangi itu ialah pengkuliah yang bagus-bagus ditarik tauliah mereka. Tuduhan tersebut sekali lagi disangkal Muhammad Zawawi. Hal itu kerana penarikan tauliah ahli politik adalah atas titah Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Hajj yang turut selari dengan Seksyen 12(a) Enactment Jenayah Syariah Selangor nombor 9 tahun 1995. Hakikatnya, sisi kuliah dan dakwah di masjid dan surau Selangor tetap berjalan sehingga kini. Cuma ia tidak melibatkan penceramah yang berfahaman takfiri, gulu, melampau dan terpengaruh dengan fikrah Khawarij yang keras lagi radikal. Malah syarat itu terpakai kepada semua pihak, termasuk Adun PH Muhammad Fakhrul Razi Muhammad Mukhtar yang turut ditarik tauliahnya untuk mengajar di masjid dan surau. Penarikan tauliah oleh Majlis Agama Islam Selangor MAIS dilakukan tanpa aplikasi dan melibatkan semua pihak, tidak mengira kawan atau lawan politik kerajaan PH Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, artikel ini amat panjang, anda boleh bacakan secara lengkap di malaysiakini.com, tetapi saya akan bacakan 3 perenggan terakhir. Perbuatan tersebut boleh dianggap sebagai fitnah, malah boleh ditafsirkan sebagai mempersoalkan titah Sultan Selangor. Janganlah hanya kerana tarikh pilihan raya semakin hampir, maka Muhammad Syafi'i hilang pertimbangan sebagai Muslim yang waras. Kritiklah kerajaan negeri dengan bukti yang sahih. Sudah pasti ia boleh diterima oleh kerajaan Selangor secara berlapang dada. Surat ini ditulis oleh Muhammad Fauzi Fazil, iaitu Ketua Penerangan Pemuda PKR Pandan. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia kini
dan juga tidak mencerminkan pendirian resmi daripada channel ini, The Twin TV. Kita jumpa lagi. Bye-bye.